Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat lagi kita jumpa ataupun kita menuntut ilmu. Kita belajar ilmu agama. Yang penting niat dalam hati kerana Allah Ta'ala. Okey, Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sihat, sejahtera, dalam keadaan yang baik. Okey, hari ini kita akan sambung untuk tajuk sifat wajib bagi Allah, pelajaran 6. Okey, kita nak sambung untuk sifat sifat hayat, sama', basar dan kalam. Okey, kita tengok. Ini adalah sifat wajib bagi Allah. Okey, hayat maksudnya hidup. Okey, sama' maksudnya mendengar, basar melihat dan kalam berkata-kata. Okey. Mungkin hari ni agak panjang sedikit, tak apalah. Sebab Ustazah kalau buat satu tajuk agak lambat untuk habis. Dan nak habis ni kan, dan nak habis tahun kan. Takut tak sempat. Maka mungkin kita boleh buat sekali 4. Okey. InsyaAllah. Pelan-pelan asalkan dapat. Okey. Jangan sampai tak fokus ataupun terlupa ke apa, sebab apa, ini adalah kerana sifat Allah, maka kita kena belajar betul-betul lah. Kalau kita nak mencintai seseorang tu, kita kena kenal dulu kan. Tak kenal maka tak cinta. Makanya kalau kita nak cintakan Allah, kita kena kenal dulu sifat-sifat dia macam mana kan. Barulah boleh timbulnya cinta. Okey, jelas? Okey, Ustazah sambung hari ni. Yang pertama, okey, kita pergi dulu sifat hayat. Okey, bermaksud hidup. Okey, tengok penerangannya. Hidup Allah pada zatnya, kemudian Allah Ta'ala tidak bernyawa atau bernafas. Okey, pada zatnya apa tadi? Pada zatnya maksudnya Allah, hidup Allah ini dengan zat Allah lah, dengan cara Allah lah, bukan sama dengan makhluk. Tak, bukan sama dengan manusia ataupun binatang ataupun tumbuhan. Tidak sama sekali hidupnya. Okey, pada zat Allah itu maknanya hidupnya dengan cara Allah. Okey, kita zat Allah ni tak perlu nak fikir. Okey, sebab itu kerana ianya sifat Allah, dan sifat Allah tu sangatlah tinggi. Okey, tak tercapai di akal manusia. Okey, jelas? Okey, terus. Allah tidak bernyawa atau bernafas. Seperti makhluk lah, macam kita lah kan. Seterusnya, tidak makan ataupun minum untuk terus hidup. Macam kita manusia, kita perlukan makan, kita perlukan minum. Kalau tak, nanti mati. Kemudian Allah ni tak perlukan makan pun, tak perlu minum pun. Allah hidup sampai bila-bila, kekal sampai bila-bila. Qadimnya Allah tu, kekalnya Allah tu sampai bila-bila. Okey, jelas? Okey, terus. Dalil nakli. Okey, dalil nakli ni apa? Sudah cakap. Bukti. Dalil ni bukti. Nakli ni dalam Al-Quran ataupun ada dalam hadis yang menguatkan bahawa Allah itu bersifat hidup. Okey, hidup pada zatnya. Okey, pada caranya lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang ini kekal, yang tidak mati. Okey, maksudnya dekat sini. Okey, surah Al-Furqan ayat 58. Okey, kat sini nak cakapnya, dalil nakli menyatakan bahawa kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran ni, bukan hadis. Ustazah ambil dalam Al-Quran, bukan hadis. Okey, yang hidup, yang ini kekal, yang tidak mati. Makanya Allah itu sifatnya adalah hidup selama-lamanya dan tak akan mati. Okey, sebab dia maha hidup, boleh menghidupkan atau mematikan sesiapa saja yang dikehendaki. Okey, surah Furqan ayat 58. Okey, jelas? Okey, seterusnya Ustazah mendengar. Okey, Allah itu bersifat maha mendengar. Okey, yang pertama, tidak ada suatu perkara pun yang tidak didengari oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Allah Ta'ala tidak memerlukan anggota atau alat untuk mendengar. Okey, yang pertama tadi, Allah ni mendengar semuanya. Tak ada satu perkara pun yang terbatas. Okey, Allah dengar semua. Okey, yang kedua, Allah ni tak perlukan telinga macam kita. Allah tak perlukan alat pendengaran untuk kita, macam kita untuk mendengar. Semua makhluk Allah dapat dengar. Okey. Untuk apa Allah Maha mendengar ni? Untuk mencatat kebaikan dan ataupun kita buat dosa, Allah catatlah dosa kan. Maka sifat Allah Maha mendengar ni supaya kita ni lebih berhati-hati. Tak boleh nak cakap bohong, tak boleh nak cakap benda-benda tak elok. Sebab apa? Sebab Allah itu Maha mendengar. Okey. Dalil naklinya juga daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Okey? Jelas? Okey, seterusnya Al-Basar. Artinya melihat. Okey? Allah berkuasa melihat segala perkara dan tidak terbatas. Semua makhluk Allah dapat melihat semuanya. Okey? Dan berkuasanya Allah itu tidak terbatas sedikit pun. Okey? Maha melihat Allah. Seterusnya, Allah tidak memerlukan alat untuk melihat perkara yang nyata atau tersembunyi. Apa yang tersembunyi yang dalam hati kita pun Allah tahu. Okey? Sebab Allah itu Maha melihat dan mendengar. Okey. Untuk dalil nakli, Ustazah ambil dari Al-Quran juga. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, sesungguhnya dialah yang Maha melihat segala sesuatu. Surah Al-Mulk ayat 19. Okay. Terus, Al-Kalam. Okay. Al-Kalam ni maksudnya berkata-kata. Sifat wajib bagi Allah ni salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkata-kata. Berkata-kata macam kita ke? Bercakap macam kita ke? Tak. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan suara atau alat untuk berkata-kata. Kita ni kalau tak ada suara dah tak boleh nak cakap dah kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada suara dan tak ada alat, boleh berkata-kata. Dengan apa? Dengan cara, dengan zatnya yang tersendiri. Kita tak perlu fikir pun macam mana Allah itu berkata-kata, melihat atau mendengar, ataupun macam mana Allah itu hidup. Tak perlu. Sebab itu bukan kita punya macam keperluan lah. Kan? Keperluan kita ialah kita beribadat, kita tambah keimanan kepada Allah. Itu matlamat hidup kita. Bukannya nak fikir Allah ni macam mana, tak perlu. Okey. Okey, seterusnya Allah Ta'ala menyampaikan sesuatu melalui Jibril, Nabi, Rasul, dan kadang-kala Allah SWT berkata terus kepada orang yang ataupun sesiapa yang dikehendakinya. Contohnya, Allah pernah berkata-kata terus kepada Nabi Musa. Okay? Juga ada perantaraan Jibril, ada terus kepada Nabi, Rasul kan. Okay. Ikut Allah itu Maha hidup. Maka apa pun Allah buat, kita tak perlu nak petikaikan. Okay? Sebab Allah Maha bijaksana dan Maha adilnya kepada semua. Okey. Terus, dalil nakli juga daripada Al-Quran. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa, tidak ada perantaraan secara langsung. Maksudnya, dekat ayat surah An-Nisa ayat 164, Allah menyatakan bahawa Allah berkata-kata langsung terus kepada Nabi Musa dan tidak ada perantaraan lagi malaikat ataupun apa-apa juga. Okey, sampai sini sahaja untuk sifat hayat, sama, basar dan kalam. Okey, saya harap semua boleh faham insya-Allah. Kalau tak berapa jelas tak apa. Okey, cuba lagi. Jelaskan lagi. Baca banyak kali insya-Allah boleh faham. Kalau ada kekeliruan boleh WhatsApp Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.